Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم رب يسر ولا تعسر صلى الله على سيدنا محمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا وبالكعبة قبلة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita akan nikmat, yang telah memberikan kepada kita akan kesempatan pada hari ini untuk kita bersama-sama berjemaah, untuk kita bersama-sama mendengarkan kuliah ta'lim. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini diberikan kepada kita nikmat-nikmat dan rezeki-rezeki yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kepada kita nikmat yang paling penting, yang paling utama, iaitu nikmat beragama Islam. Allahu akbar, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dapat melangkah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, kaki kita, tangan kita untuk menuju kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kita ni muslimin dan muslimat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi izin peluang tuan-tuan untuk hadir ke surau Bukit Kuda ini adalah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang muslimin dan muslimat, dia dah siap-siap tapi dia tak dapat pergi ke masjid. Ada orang dia dah siap cantik-cantik nak pergi rumah Allah, tiba-tiba dapat call dan sebagainya, ada urusan yang lebih penting. Dia tidak dapat melangkah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muslimin dan muslimat telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berjemaah, sama-sama kita meneruskan kuliah maghrib kita dengan perbahasan terjemahan kitab Penawar Bagi Hati
Semoga kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Segala salam dan salawat kepada junjungan besar baginda yang teragung, baginda Khatimul Anbiya Habibullah, kasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita memperbiasakan melazimi lidah-lidah kita, mulut-mulut kita dengan memperbanyakkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat rahimakumullah taala. Kaifa halukum, apa kabar semua? Baik semua? Baik. Tuan Pengurusi sihat? Alhamdulillah. Tok Syeda, Tuan Imam sihat? Muslimat sihat? Sihat? Layu macam tak makan. Sekejap lagi kita makan ya. Sekejap lagi kita makan. Alhamdulillah. Cuaca baik hari ni kan? Alhamdulillah baik. Dulu hujan, sekarang dah okey sikit. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Kerana itu semuanya dengan izin dan juga rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hari ini kita sambung kuliah pengajian kita pada membicarakan pada bab yang ke perut kan? Baru masuk perut. Maklumlah tuan-tuan, dah terlupa letak kat mana tandanya. Kan? Hari saya ngajar kitab ni ada 4 surau. Ada 2 surau, 2 masjid. Kan? Satu di Katil, di Aikroh, dan 3 dan di sini. Tapi sini laju sikit lah. Dah sampai perut. Sebab tu ingat lapar je. Dah sampai perut. Di Aikroh baru sampai mata ke apa lah. Kan? Alhamdulillah. Sebab orang Sempang ni, Melimau ni makan sedap. Makannya semua sedap-sedap, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, perut. Hari ini kita membahaskan dalam masa insya-Allah sampai Isyak nanti, kita membahaskan tentang perut kan. Perut bahasa Melayu, bahasa Arabnya batnun. Apa dia? Batnun. Ba-tot nun. Batok, dia ada kol-kol. Batnun, huruf ta kan. Batnun, perut. Bahasa Inggeris stomach. Bahasa Jawa saya tak tahu. Bahasa Melaka perut jugalah. Kan? Ini fasal yang keempat, membicarakan soal perut tuan-tuan. Soal perut, soal makanan lah. Kan? Soal bila kita bicarakan soal perut, semua yang masuk dalam mulut kita masuk dekat perut kita. Kan? Secara umumnya kan, perut tentang makanan. Jadi apa yang perlu kita faham? Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia bagi engkau perut kerana beberapa faedah bangsa agama dan beberapa faedah bangsa dunia. Tuan-tuan, seringkali saya mengingatkan, bila kita membicarakan soal bangsa akhirat, bangsa agama dan bangsa dunia, penulis membahagikan kita ni pada 2 golongan manusia, iaitu bangsa agama siapa? Orang yang senantiasa menitik beratkan soal ukhrawi dia, kehidupan hakiki dia, iaitu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kedua, bangsa dunia menggunakan nikmat Allah hanya untuk keduniaan dia semata-mata. Kan? Dia ada harta, dia simpan je. Kan? Dia tak bersedekah, dia tak berinfak, dia ada makanan, dia tak bagi sedekah ke orang, dia ada duit banyak, dia tak bantu jiran dia tak bantu orang karyah dia dan sebagainya. Manakala orang bangsa akhirat ni tuan-tuan menggunakan dunia sebagai tempat dia mencari sebanyak-banyak amalan, sebanyak-banyak pahala-pahala dia sebagai membawa kepada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Destinasi muslimin dan muslimat, the last destination kita, destinasi terakhir kita, alam barzah lah tuan-tuan. Pemisah antara alam dunia dan alam akhirat, di alam barzah kan. Kalau kita dah meninggal nanti tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan, semua kita tak bawa illa thalatha,
kecuali 3 perkara muslimin dan muslimat. Secara ringkasnya, pertama doa anak-anak yang soleh dan solehah kepada kedua orang tuanya tuan-tuan. Perbanyakkanlah doa kita ni tuan-tuan, selepas solat, dalam sujud kita kan, dalam doa kita selitkan satu doa untuk kedua orang tua kita kan, yang banyak membantu kita. Senang dia doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat kan, ilmu yang kita tuan-tuan belajar inilah yang akan menjadi tuan-tuan bekalan untuk menerangi kubur-kubur kita nanti satu hari insya-Allah. Amin ya rabbal alamin kan. Dan yang ketiga, sedekahun jariyah kan, kita memperbanyakkan sedekah kita bantu kawan-kawan kita bantu jiran-jiran tetangga kita bantu ahli qaryah kita bantu mereka dengan asbabnya, kita insya-Allah kita memperolehi ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun faedahnya bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan pada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalanlah umat manusia. Maksudnya apa muslimin dan muslimat kan? Perut ni kita makan makanan yang halal kan, yang baik-baik. Yang mana kalau kita belajar sains juga kan, apa yang kita makan itu dia akan jadi apa? Tenaga kita, dia akan jadi anggota darah kita, anggota daging kita dan sebagainya dengan kita makan makanan itu. Sebab itu muslimin dan muslimat kan, kita ni dalam bab makanan ni muslimin kena hati-hati kan. Kalau kita yakin tu makanan kita rezeki kita kan, kita makanlah kan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, maka kita makanlah yang halal-halal kan. Halalan adalah halal, thayyiba yang lagi baik. Allah kata cari makanan yang halal dan yang baik untuk diri kita muslimin dan muslimat. Sebab makanan itu akan berubah menjadi tenaga, menjadi lemak kita, menjadi darah daging kita. Sebab itu muslimin dan muslimat, saya berpesan diri saya dan diri tuan-tuan, sumber kita di mana kan? Sumber makanan kita itu datang daripada sumber kewangan kita. Sumber kewangan kita datang daripada pekerjaan kita. Pekerjaan kita itulah yang menentukan halal dan haramnya rezeki yang kita dapat muslimin dan muslimat. Jadi muslimin dan muslimat, bekerjalah dengan seikhlas hati, bekerjalah dengan ikut peraturan majikan dan sebagainya kan, bekerjalah dan yang waktu yang ditetapkan dan sebagainya. Sebab di akhir bulan nanti kita akan dapat gaji kan. Bila dapat gaji itulah yang kita nak beri anak isteri kita makan, suami kita makan, ibu dan ayah kita makan makanan yang baik-baik sahaja. Jadi berhati-hati di dalam memberi makanan, dan juga makanan itu juga akan merubah tenaga dan juga kepada anak pinak keturunan kita kan. Sebab itu muslimin dan muslimat kena jaga soal makanan. Makanan yang halal, yang baik kan, kita kena jaga. Sebab ini yang saranan innama, tak boleh makan makanan yang haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dan habis ayat dah. Jangan makan makanan yang haram, daging khinzir kan, makanan-makanan yang haram dan sebagainya. Allah mengharamkan kita memakannya kan. Jadi muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, makanan yang masuk dalam mulut kita itu tadi, masuk dalam perut, dia proses jadi tenaga, jadilah kita ada keturunan dan sebagainya, air mani dan sebagainya. Lalu lahirlah anak kita hasil daripada makanan yang ditukar pada tenaga dan sebagainya tadi. Jadi muslimin dan muslimat, berhati-hati bab makanan, sebab ianya mengakibatkan anak yang akan datang kan. Anak kita baik, insya-Allah rezeki itu datang juga baik insya-Allah.
maka dengan sejahtera segala anggota perut. Jadi anggota perut ni macam-macam tuan. Kan? Mulut kita anggota perut juga. Macam mana nak masuk makanan dalam perut kalau tak lalu ikut mulut? Kan? Masuk mulut dulu kan, jantung, limpa, paru-paru dan perut yang besar kan, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah daripadanya, menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang saya sayangi sekalian. Jadi bermaksudnya apa? Dengan perut itu tadi, dia akan pecahkan kita kepada ibadah-ibadah, sama ada rajin ataupun malas. Pertama, rajin. Bagaimana dengan makanan itu tadi akan membuatkan kita jadi rajin? Dengan makanan itu tadi kita ada tenaga kan, kita dapat bersolat, kita dapat melangkah ke rumah Allah, ada tenaga kan, jadi kita boleh bersemangat untuk beribadah kan. Tapi jangan berlebih-lebihan kan. Bila yang kedua, yang malas ni tadi datang, maklumlah tuan-tuan, makan dah kenyang, maklumlah. Contoh hari ni kita puasa kan, katakanlah hari ni bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, apa yang paling kita suka? Makanlah kan. Makanan yang kita tak akan jumpa selama setahun, yang kita jumpa pada bulan Ramadan kan. Kuih macam-macam kan, kuih kari papnya dulu kita jumpa sardin dengan kuih ubi kan, dengan ubi tu kan, keledek kan. Tapi bulan Ramadan ada sardin selalu jumpa, serundingnya apa macam-macam kita jumpa. Donat, ada yang donat sambal, donat manis, donat yang tak manis pun ada kan. Kuih macam-macam, kuih bengkang tahu? Kuih bengkang tahu? Tak tahu ke? Korang mana ni? Kuih pelita tahu? Tahu? Kuih takur tahu? Takur macam mana? Samalah pelita dengan takur tu kan. Ni tahu kuih bengkang, tak tahu kuih macam-macam kuih lah kan. Kita jumpa bulan Ramadan kan. Air macam-macam, air bandung jadi bandung cincang, jadi bandung soda, jadi bandung campur 3 layer, 4 layer, 5 layer, semua bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Kajian dibuat di Malaysia dulu kan. Kalau tuan-tuan baca, satu hari dalam bulan, tak silap saya lah, minta maaf kalau saya salah, satu hari kalau bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita membazir makanan hampir berbilion kilogram setiap hari. Satu Malaysia bertantan kita membazir makanan. Yalah, kejap lagi berbuka puasa, isterinya masak kuih tiaw kerang. Itu baru first round, itu berbuka saja. Lepas kuih tiaw ada nasi biryani. Nasi biryani kambing kan. Belum solat lagi ni, belum lagi bang, jap bang, menu ketiga bubur datang, bubur caca. Lama tak kena bubur caca kan. Bubur caca tahu kan? Tahu sebab pernah makan kat sini kan. Dia tahu bubur. Lepas tu bubur macam-macam. Okey bang, jom kita solat. Ini masalahnya tuan-tuan, yang dikatakan menunaikan ibadat dengan sempurna atau tidak sempurna kan. Bila kita dah makan banyak, apa berlaku? Dah mula malas, mengantuk kan. Dah angkat takbir Allah, dia sedawa pula waktu angkat takbir. Allah kan, Allah kan dah nak rokok, nak sujud sekarang, aduh, perut dah memulas kan. Dah memulas sekarang bang, lepas maghrib, lepas sebelum isyak tarawih sekarang, kita ada lagi satu round. Makan lagi kan, kuih lagi, bubur lah, aiskrim lah, semua bagai dia letaknya kan. Macam besok dah tak puasa tuan-tuan, macam besok suami kena pergi beli beras baru, sebab hari ni 5 kilo dah habis beras. Setiap hari kena beli beras, kena beli mi dan tepung dan sebagainya. Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baru solat maghrib, belum lagi solat isyak dengan tarawih, sekejap lagi nak pergi tarawih sekarang. Itulah perut dah mula memulas tuan-tuan. Itu yang kita semayang
Tak sampai 8 dah balik kan. Tak berapa rakaat aja, aduh tuan imam saya balik dululah, dah mengantuk dah, perut dah memulat. Sampai rumah kan isteri pula buat bubur lagi malam, buat lagi kuih, buat lagi apa, lengkong ke apa. Tengok ni tuan-tuan, semuanya sebab nafsu kita nak makan macam-macam. Sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah ta'ala, bab makanan ni dia akan efek kepada ibadah kita. Sebab itu muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai 10 malam terakhir ni tuan-tuan, kita tahu, kita baca sirah kan, dia akan mula dia akan standby. Nabi akan standby, Nabi akan kejutkan anak isteri dia, Nabi akan ikat perut dia dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dapat bangun tengah malam. Ini bagaimana kita nak berqiyamul lail kalau perut kita pukul 10, pukul 11 sekarang dah kenyang kan, dah bergelumang macam-macam. Sini dah bubur, ni kan nasi berani, ni kan macam-macam dah bercampur aduk kan. Belum lagi lepas mandi syak sekarang, tuan imam ajak pergi ngeteh dulu kan, tok musi ajak dulu pergi lepak dulu, kena steamboat ke kan, kena cak kuih tiaw dulu ke, rojak ke apa kan. Balik pukul 10 kan, bang saya ada masak sikit lagi, makan lagi kan. Dia makan pukul 11 tidur, perut dah kembung kan. Bila kembung muslimin dan muslimat rahimakumullah, macam mana kita nak bangun tengah malam qiyamul lail kan? Macam mana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita malas dan sebagainya. Sebab itu muslimin dan muslimat, bab makan ni tuan-tuan, makan apalah kita ada kan, ala kadar, mengalas perut dan sebagainya kan. Sebab itu tuan-tuan, kita digalakkan berpuasa kan. Habis puasa bulan Ramadan, puasa apa? Puasa 6. Boleh tak puasa 6 pada 1 Syawal? Tak boleh. Jangan puasa 6 orang sibuk hari raya, jom pergi jalan-jalan rumah tok pengusi, rumah tok Sida, jom ramai-ramai. Tudang saya puasa hari ni. Puasa. Tak ada, tak boleh puasa 1 Syawal tak boleh kita berpuasa, sebab Allah mengharamkan kita, sebab meraihkan kemenangan kepada kita setelah kita berpuasa hampir sebulan. Start 2 Syawal sampai 7 Syawal, 8 Syawal, alhamdulillah habis kan. Puasa 6 pada bulan Syawal sahaja. Kita sambung dengan puasa sunat Isnin dan Khamis kan. Sebab apa tuan-tuan? Orang-orang barat ni tuan-tuan, dia kaji orang Islam ni tuan-tuan, kenapa sentiasa sihat. Orang-orang Islam ni dia semangat, lepas subuh, sekarang zuhur dia pergi masjid lagi, asar dia pergi masjid lagi, maghrib, isyak, sebagai betul Ramadan tarawih sampai pukul 11 malam, 23 rakaat satu hari kan, 21 campur witir dan sebagainya, habis 20 sampai tarawih dengan witir 21 rakaat, 23 rakaat. Sebab macam mana dia boleh bersemangat, bertenaga? Sebab dibuat kajian muslimin dan muslimat, perut kita ni tuan-tuan, dia perlukan masa untuk rehat. Dia perlukan masa untuk kita rehat. Setelah hampir setahun perut kita jalan, mesin kan, mesin jalan, jadi dia perlu masa nak rehat, nak servis balik orang kata. Jadi Allah suruh kita berpuasa. Bila berpuasa, perut kita ni rehat tuan-tuan, dia mengeluarkan zat toksik, bakteria dan sebagainya, lalu kita jadi sihat kan. Sebab itu Nabi menggalakkan kita berpuasa, sebab menjaga kesihatan tubuh badan kita kan. Nak diet sebagainya, petuanya kena puasa kan. Jangan, bang hari ni saya diet, asal awak diet, saya tak nak makan nasi lagi dah bang, dah tak nak makan mi goreng bang, ayam dah tak nak makan. Sebab apa? Nak diet. Habis sarapan apa je? Hari ni saya nak sarapan roti 2 keping, telur separuh masak 2 biji. Okey, tengah hari kan, tengah hari saya tak nak makan bang. Malam petang saya nak makan buah apple, buah ni dan sebagainya. Maghrib kan saya tak nak makan, minum air saja. Baik berpuasa. Betul tak? Mari kita berpuasa, makan sahur, terus tak makan lah sampai berbuka. Berbuka makanlah sikit, nasi ke bubur ke. Tengok, ini yang Nabi ajar kepada kita muslimin dan muslimat, berdiet cara Islam kan. Diet cara Islam, iaitu kita berpuasa, sebab dia dapat melatih diri kita daripada benda yang mungkar dan juga makan makanan yang haram dan sebagainya.
Adapun faedahnya, bangsa dunia maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan persetubuhan, kerana ketiga-tiganya itu adalah ketika sihatnya perut. Allahu Akbar. Bangsa dunia ni tuan-tuan, selagi ada makan, ada minuman, jom kita makan, kan? Selagi ada rezeki apa, dia sedap di segala makanan dia melantap dan sebagainya. Kan Nabi ajar kepada kita muslimin dan muslimat, makan bila lapar, kan? Kalau kita dah lapar sangat tu tuan-tuan, jom kita makan, kan? Berhenti sebelum kita kenyang, supaya apa? Dapat melatih perut kita ni, supaya tak obesiti kan, dan sebagainya. Sebab itu kita kena jaga. Orang bangsa dunia ni bangsa akhirat. Bangsa dunia ni dia guna perut dia untuk kesedapan nikmat dunia, kesedapan nafsu dan sebagainya. Manakala sebaliknya bangsa akhirat ni tuan-tuan, dia menggunakan perut sebagai satu medium perantaraan untuk memasukkan makanan, lalu menukarkan makanannya itu kepada tenaga supaya dia dapat beribadah nanti, kan? Kalau kita lapar sangat tuan-tuan, macam mana nak solat, kan? Kalau kita lapar sangat sekarang, perut berbunyi-bunyi sekarang, macam mana nak beribadah dan sebagainya. Bermula mensyukurkan nikmat perut itu, memeliharanya daripada yang haram, makanan yang haram dan yang syubhah. Muslimin dan muslimat, ini yang ditekankan dalam bab ini, iaitu bermula kita bersyukur nikmat perut ini, memeliharanya. Dah tegak gagap saya. Memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Tidak pasti lah syubhah ni, ini siapa punya makanan ni yang syubhah, kan? Yang boleh makan, yang boleh ke makan ni, tak boleh makan ni. Yang dipelihara di dia, perut dia daripada makan makanan yang haram. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata apa? Innama harama ya halal itu bayyin wa haramun bayyin. Halal itu jelas, haram itu telah jelas. Jelas tak boleh makan daging khinzir, jelas. Kan? Jangan pula kita makan kejap lagi. Ini istimewa apa yang menu kita malam ni? Bang, sup khinzir pun jangan macam itu. Gurau saja, kan? Jangan. Dah haram jelas dan sebagainya. Kita makan makanan yang halal, lagi berkualiti. Halalan thayyibah, Nabi Allah kata. Halal dan lagi baik. Kemudian kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memelihara perut kita daripada makanan yang haram dan yang artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya, dan memeliharanya daripada sangat kenyang. Ini yang kita bincangkan tadi, muslimin dan muslimat, kan? Jangan sampai kita melantar makan je, kan? Makan habis dah, kita dah penat, perut kita dah tak boleh bekerja, dah tak boleh berfungsi. Sebab itu kita letih, kan? Sebab itu kita rasa letih dan sebagainya. Sebab itu kita rasa malas bila perut kita dah banyak kenyang, kan? Sebab itu kita ni kena belajar berlapar, kan? Belajar berlapar supaya kita rajin-rajin beribadah. Kalaulah muslimin dan muslimat, kan, kita mengetahui akan keperitan, akan kesengsaraan, akan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, ikat perutnya supaya tahan lapar, kan, mengajar. Bukan kata Nabi ni, kan, dia apa dan sebagainya, beliau nak mengajar kepada kita bahawasanya bersyukur di atas segala nikmat Allah, bersyukur di atas apa yang diberikan kepada kita, dan bersifat qanaah. Qanaah ni apa tuan-tuan? Kita bersyukur apa yang kita ada. Syukur hari ni dapat makan tuan-tuan. Saudara mara kita tu dekat Palestin tu dekat mana tu Syria sana tu tuan-tuan, hidup dalam keadaan tak ada makanan. Semalam saya ada baca satu video viral, kan, mereka sanggup masak daun-daun kering untuk minum dan untuk makan. Dia nak bagi lembut daun tu, dia makan. Allah, sedih tuan-tuan, kan? Dekat luar negara orang meminta mencuri,
sanggup berbunuh-bunuhan sebab nak dapatkan makanan. Tapi kita hari ni tuan-tuan, bukan berbunuh sebab tak ada dapat makanan, nak buang lagi makanan sebagainya. Buang, habis buang. Kan tak habis buang. Ni sikit buang lah. Tak bersyukur kita. Kan? Orang berebut. Kan dekat mana saya tengok video, sisa makanan yang telah dibuang asal dekat Filipina. Filipina tak silap saya lah. Dia Vietnam ke Filipina. Dia buang sisa makanan. Ada satu kedai ni, dia ambil sisa makanan tu semua. Ada nama makan, saya lupa nama dia. Pupa apa nama dia lah kan. Dia ambil makanan ni, dia bawa balik, dia basuh, bersih-bersih, dia masak balik lagi sekali, dijual dengan harga yang paling murah, diberikan kepada anak orang-orang miskin kan, orang-orang jalanan dan sebagainya. Dia masak balik kan, sebab orang luar sana susah tuan-tuan kan. Mereka kalau duduk Malaysia ni, saya rasa tak ada masalah makanan kan. Kita ni banyak buang, membazir makanan kan, tak habis buang dan sebagainya, sebab kita tak pandai nak bajet kan. Kadang-kadang membazir makanan tuan-tuan, Allahu Akbar, sedih tuan-tuan. Kita beli makanan tu penat, kita kumpul duit kan. Saya selalu marah budak-budak dekat asrama kan, korang ni, kami makan dalam talam kan, talam, jangan membazir makanan kan. Ada sisa makanan lagi, tulang lah, jangan kau makan tulang pula kan. Maknanya bersih makanan tuan-tuan, sampai bersih, jangan tumpah kutip masuk balik makan kan. Sebab insya-Allah tak kotor lah, sebab kita bersihkan tempat tu kan, makan. Sebab itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak biasakan budak-budak macam tu, lama-lama dia akan mula membazir. Dia asing sayur, budak dia tak makan sayur. Budak-budak ni, tu saya pelik, kenapa budak-budak tak makan sayur kan? Tak suka sayur kan, asingkan sayur sini kan. Kemudian letak apa, dia yang daging dia asing tak kan, dia memilih makanan. Sebab itu adik-adik yang ada kat sini, jangan pilih makanan tuan-tuan kan. Apa ada makan, bersyukur kan, bersyukur. Ingat orang-orang saudara mara kita, ikhwan-ikhwan kita yang berada kat luar negara, dah lah berperang, makanan tak ada dan sebagainya, masak daun-daun kering kan. Anak-anak kecil diberikan sup-sup air daun kering sahaja, supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka kan. Tapi kita hari ni tuan-tuan ya, tak habis makanan, tolak tepi dah buah kan. Sebab itu muslimin dan muslimat, kita kena bersyukur dengan nikmat perut ini insya-Allah. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah, kerana 3 perkara. Kerana takut daripada seksa api neraka, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak-anak yatim kerana bersifat zalim, hanya senya makan mereka itu di dalam perut mereka akan sebab bagi api neraka, selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka sa'ira yang bernyala-nyala. Suratun Nisa ayat 10. Jadi muslimin dan muslimat, kita kena jaga makan ni sebab apa? Takut seksa Allah Subhanahu wa taala. Kita takut makan harta orang lain kan, kita mencuri dan sebagainya, Allah akan memberi siksaan kepada kita. Pertama, kita wajib menjaga perut kita ini, pertama daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tidak yadkhulu, tidak masuk al-jannah, syurga, lahmun daging lahmun daging, nabata min haram, yang tumbuh dari yang haram. Ini yang kita bicarakan pada awal kuliah tadi. Bila makanan itu dah masuk tuan-tuan, dia akan jadi daging, lemak, darah dan sebagainya. Lalu ada 2 kan, halal ataupun yang haram. Nabi kata la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram, tak akan masuk syurga
daging yang timbul hasilnya daripada yang haram. Sebab itu muslimin dan muslimat, saya berpesan diri saya dan diri tuan-tuan semua, jagalah sumber rezeki kita, kan? Jagalah, peliharalah dari mana datangnya hasil pekerjaan kita dan sebagainya, supaya kita dapat membesarkan keluarga kita, anak isteri kita dengan yang halal, makanan yang halal, lagi yang baik. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, nerakalah tempat yang utama untuk dia. Muslimin dan muslimat, pelihara diri kita, pelihara ahli keluarga kita, pelihara perut kita daripada memasukkan makanan yang haram, yang bukan rezeki kita. Jangan ambil tuan-tuan. Ini tak kita nampak kan, ada surau masjid sekarang ni ada dia buat apa, food bank. Tahu food bank kan, ada buat sini? Tak ada. Masjid Belimau ada buat. Tak pasal kan, ada food bank kan. Dia ada food bank ni, maksudnya apa? Ahli jawatankuasa ni berbincang sama-sama mereka, collect duit surau kan, dia beli food bank, dia letak almari kat depan, siapa yang orang susah ambil kan. Ada beras, ada kicap, ada sos, ada tepung, ada telur kan, dan macam-macam lah. Kalau dekat KL tuan-tuan, ada food bank ni, ada petias, ada daging ayam semua dalam tu. Siapa nak ambil, saya pergi pernah sekali dekat Damansara ke dekat Subang, ada satu masjid tu dia letak apa, ada peti ais semua kan. Siapa orang susah boleh datang ambil. Ini tak, dia tu dah lah orang kaya, dia curi pula bang food bank. Jangan macam tu tuan-tuan. Ini kita buat untuk orang susah kan, yang tak mampu. Kalau ada ahli Korea kita yang tak mampu, pergi jumpa pengurusi surau nak ambil food bank, ambillah. Itu hak kamu. Kita dah collect duit, itu hak kamu kan. Pergi ambil. Ada beras, ambil 5 kilo beras, ambil telur 2 tray tu kan. Kemudian ambillah tepung 2 kan, 3 kan. Ambillah sos ke kicap tuan-tuan. Ambil. Sebab itu hak mereka, kita bersedekah kepada mereka. Jaga kan tuan-tuan, kalau ada orang susah kan, insya-Allah kita membantu mereka kan. Kalau kita ni makan sedap-sedap tuan-tuan, teringat orang-orang yang susah tuan-tuan kan. Kalau kita ni makan sedap-sedap setiap hari tuan-tuan, apa khabar saudara mara kita yang dekat luar sana? Apa khabar saudara mara kita yang lain tuan-tuan? Ada yang sanggup tak makan, sanggup tak sebab tak ada duit, sebab tak bekerja sebagainya kan. Orang susah kita kena bantu, kita kena bantu mereka supaya sama-sama mereka menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaqa syubha faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah taala. Nabi berpesan kepada kita muslimin dan muslimat, jaga daripada makanan-makanan yang syubhah, makanan-makanan yang tidak pasti akan kesahihannya, makanan-makanan yang tidak pasti akan dari mana sumber itu datang, dari mana makanan yang hidup kita, yang kita makan tu datang kan. Jadi peliharalah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram itu, yang syubhah itu, tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Allahu Akbar. Ini yang kita takutkan muslimin dan muslimat. Kita bekerja sehari-harian, kita cari rezeki sehari-harian, last sekali kita tak dapat perolehi keberkatan, kita tak dapat memberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab datang daripada rezeki yang tidak halal. Kita mencuri hak orang kan, kita curi hak orang kan, kita ambil makanan hak orang, kita ambil semuanya hak orang. Jadi janganlah muslimin dan muslimat, kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu melainkan hanya suci daripada kebersihan, kekotoran kan. Tuan-tuan, ibadah kita ni tuan-tuan, kita kena suci.
fizikal kita, pakaian kita dan hati kita daripada perkara-perkara yang haram, kan, perkara-perkara yang tidak elok, yang tidak baik dan sebagainya, kan. Contohnya kan, kita ni pakai jubah kan, cantik-cantik kan, sekali dari mana datang jubah tu? Curi tadi. Curi pula. Adakah Allah terima amalannya? Tidaklah, kan, sebab dia membuat satu amalan itu bersumberkan daripada barang yang curi, kan. Tak boleh muslimin dan muslimat. Oleh itu tuan-tuan, kena jagalah, kan. Saya berpesan untuk diri saya, muslimin dan muslimat, kena jaga, ya, diri kita, kan, fizikal kita, amalan kita daripada perkara yang haram dan syubhat. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tidak dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan makanan yang haram dan yang syubhat. Allahu Akbar. Jadi inilah muslimin dan muslimat, perkara yang perlu kita ambil berat, soal halal, haram dan syubhat. Perkara-perkara yang samar, kan, syubhat ni yang kita tak pasti, yang kesamaran, kan, perkara-perkara yang tidak jelas hukum dia halal dan yang haramnya kita jauhkanlah muslimin dan muslimat, supaya kita ni dan ahli keluarga kita ni tuan-tuan, kita dapat hidup dengan aman, dengan tenteram, kan, tak bergaduh, kan. Kita ada anak kita lahir dengan baik, kita besarkan dengan sumber wang yang baik-baik, kan. Barulah anak tu jadi baik, dengar kata, kan, dia pun dapat belajar bersungguh-sungguh, pandai dan sebagainya, sebab sumber daripada ayah dan ibu yang halal, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat ini, perut kita, ya, kita telah bahaskan daripada tadi, jagalah dari sudut makanan dan minuman kita, daripada perkara yang haram, kan, daripada yang halal kita ambil, kan, halal baik kita ambil tuan-tuan, yang haram kita tinggalkan, supaya dia tidak menjejaskan akan kesan kepada ibadah kita, kesan kepada keluarga kita, dan kesan kepada masyarakat secara amnya. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak kuliah kita pada hari ini berkaitan dengan perut, ya. Jadi tuan-tuan, saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan, pertama kesimpulan dia, jagalah makanan kita, daripada kita memasukkan yang haram, jauhkan, jangan ambil, hanya yang halal dan baik-baik saja. Yang kedua, jaga makanan kita, sebab nanti efekkan ibadah kita, kan. Jadi makan ketika kita lapar, berhenti sebelum kita kenyang, kan. Yang ketiga, banyakkan bersedekah, kan. Pasal makanan ni tuan-tuan, kalau kita rasa tak habis tuan-tuan, kita bagi. Masak tu, masak lebih sikit lah tuan-tuan, untuk jiran kita, kan. Itu juga diajarkan oleh Islam kita, nak masak tu lebihkan sedikit kuahnya, kan. Kita berilah pada jiran-jiran sikit, kan. Nanti lama-lama timbul suatu sifat dalam kampung kita, ada 30 rumah, ada 20 rumah. Kalau kita amalkan macam ni, akan timbul rasa sedekah, akan timbul rumah dia ni ajak pergi hantar bubur. Oi, semalam dia hantar bubur kat aku lah, hari ni aku nak balas dengan nasi goreng lah. Dia hantar nasi goreng, dia hantar maki makanan depan belakang. Rumah depan pula berfikir, oi, semalam rumah jiran tuan bagi aku nasi goreng, hari ni suami aku beli kuih tiaw goreng, aku masak kuih tiaw goreng lah. Sedekah sikit-sikit tuan-tuan, lama-lama timbul rasa sedekah, dapat pahala sedekah. Yang kedua, dapat memberi makanan pada orang susah dan sebagainya, insya-Allah. Maka lahirlah masyarakat yang berbudi bahasa, yang ada sifat sedekah, yang ada sifat kasih sayang dan sebagainya, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, kita beramal insya-Allah, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk saya mohon kemaafan, saya mohon kekhilafan, saya mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Salah terbaca maksud hadis ke Quran, saya mohon maaf. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, kita bincangkan lagi insyaAllah. Semoga
Semoga hidup kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita semuanya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga rezeki kita daripada bersumberkan yang halal dan Allah jauhkan daripada yang haram. Semoga rezeki kita berikan pada keluarga kita dan masyarakat kita yang halal dan mendatangkan kebaikan kepada keseluruhannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yaghsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifar dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis wa ilal liqa wa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.